Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kita akan sambung tajuk unit 4 tumbuh-tumbuhan. Sebelum tu harap semua anak-anak murid sihatlah, jaga kesihatan di musim COVID-19 ni, duduk rumah, jangan merayau ya. Okey, kita akan sambung kita punya kelas tuition kita unit 4 tumbuh-tumbuhan. Okey, minta Hanif, Faris dengan Fifa buka buku aktiviti sains muka surat 35 dan 36. Okey, muka surat 35. Buka sekarang. Okey, dah. Okey, kita akan study dulu, kita akan belajar dulu untuk gerak balas tumbuh-tumbuhan ni. Kita akan study. Okey. Okey, tengok buku. Tajuk gerak balas tumbuh-tumbuhan. Okey, gerak balas tumbuh-tumbuhan terhadap rangsangan. Okey, rangsangan. Tumbuhan dia akan bergerak balas terhadap rangsangan. Okey, setiap tumbuhan dia memerlukan air, cahaya matahari, karbon dioksida untuk hidup. Okey, kita nak tengok rangsangan apa yang menyebabkan tumbuh-tumbuhan ni bergerak balas. Okey, kita tengok yang pertama ni, gambar ni dia tengok ada pokok, akar dan ada siram air. Air yang dijirus di tanah. Okey, tengok sini akar tumbuh ke arah air. Kita nampak air ni kan. Akar ni dia pergi bergerak balas terhadap air. Nampak? So kat sini kita akan nampak gerak balas akar terhadap air. Okey. Bila kita tengok dekat rumah ke ada mak yang tanam pokok. Kita nampak pokok tapi tak nampak akar kan, sebab akar dalam tanah. So bila kita siram air, kita akan nampaklah kalau buat kajian ataupun penyiasatan, kita akan nampak akar akan bergerak balas terhadap air. Okey, nampak yang gambar kedua ni, satu kotak hitam yang dilubangkan pada atas dia tu ada cahaya matahari. Okey, dia kata pucuk tumbuh ke arah cahaya matahari. Okey, kita tahu tumbuhan dia akan gerak balas terhadap cahaya matahari. Okey, pucuk dia akan gerak balas terhadap cahaya matahari. Bukan akar ya, pucuk, sebab dia dekat atas. Akar dia bawah, dia dalam tanah. So bila dia dalam tanah, dia akan gerak balas terhadap air. Dia tak bergerak balas terhadap cahaya matahari. Berbeza dengan pucuk, pucuk dia bergerak balas terhadap cahaya matahari sebab dia ke atas. Nampak ni, dia ke atas dan dia nak menghala ke cahaya matahari. Okay, faham? Okay, tengok nombor 3. Akar tumbuh ke bawah sementara pucuk pula tumbuh ke atas. Okay, dia nampak ni satu pokok, akar tumbuh ke bawah. Akar tak tumbuh ke atas tumbuh ke bawah dan pucuk ke atas. Ini namanya gerak balas terhadap graviti. Ini namanya gerak balas terhadap graviti yang mana akar secara automatik ni akan bergerak ke bawah dan pucuk pula bergerak ke atas. Okey. Gambar nombor 4, nampak ni pokok apa ni? Ini pokok semalu. Okey. Pokok semalu ni dia bergerak balas terhadap sentuhan. Okey, bila kita sentuh dia ataupun kita terpijak dia, dia akan tertutup sendirinya sebab dia bergerak balas terhadap sentuhan. Okey. Ingat, pokok semalu dia bergerak balas terhadap sentuhan. Okey.
dapat. Okey, yang pertama tajuk yang kita belajar pertama, gerak balas tumbuh-tumbuhan. Okey, kita tahu tumbuhan dia melakukan proses membuat makanan. Okey. Adakah tumbuhan memerlukan makanan? Ya ataupun tidak? Ya, sebab tumbuhan pun sama seperti manusia dan haiwan, dia memerlukan makanan. Okey, tumbuhan perlu makanan untuk terus hidup dan membesar. Okey, proses tumbuhan membuat makanan sendiri itu dinamakan proses apa? Proses fotosintesis. Ingat, fotosintesis. Okey, fotosintesis ni ialah proses di mana tumbuhan membuat makanannya dengan sendiri. Okey, tengok pokok ni. Okey, tengok pokok, dia ada daun, dia ada batang, dia ada akar. Okey, kat sini kita dapat cahaya matahari. Okey, tadi saya dah cakap tumbuhan dia memerlukan cahaya matahari, air, karbon dioksida dengan klorofil untuk membuat makanan. Okey, tengok kat sini. Yang pertama, klorofil. Klorofil bahan berwarna hijau pada daun. Daun kan warna hijau kan? Bahan berwarna hijau pada daun tu namanya klorofil. Okey, yang kedua, nampak ni cahaya matahari. Cahaya matahari ni merupakan sumber tenaga kepada tumbuhan. Cahaya matahari memberi cahaya kepada tumbuhan untuk membuat makanan. Okey, yang ketiga, gas karbon dioksida. Karbon dioksida disedut melalui liang seni pada daun. Okey, karbon dioksida ni kita dapat dari mana? Siapa tahu? Okey, karbon dioksida ni kita dapat daripada manusia. Manusia yang membebaskan karbon dioksida. Dan karbon dioksida ni disedut melalui liang seni pada daun untuk membuat makanan. Okey. Seterusnya air. Air perlu. Air seperti hujan sangat diperlukan oleh tumbuhan untuk membuat makanan. Air ni diserap melalui akar. Okey, dia diserap melalui akar dan dia akan membuat makanan dan terus membesar. Jadi dia akan tumbuh sehinggalah membesar. Okey. Okey. Tadi kita belajar fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Okay, yang ketiga kita belajar keperluan proses fotosintesis dan apa yang diperlukan oleh tumbuhan untuk membuat proses fotosintesis. Okey. Seterusnya, hasil proses fotosintesis. Okey, bila tumbuhan dah buat proses fotosintesis, dia ada hasil dia. Kita tengok apa hasil dia. Kita tengok kat sini pokok ni, kita nampak gas keluar. Gas keluar ni gas oksigen. Okey. Gas oksigen keluar dan daun kanji disimpan di dalam daun. Okey, daun warna hijau ada kanji. Okey, kanji disimpan di dalam daun. Okey, tengok nombor 1 tu. Semasa fotosintesis, tumbuhan mendapat tenaga pada cahaya matahari dan menukarkan air serta karbon dioksida kepada glukosa dan oksigen. Okey. Semasa fotosintesis, tadi kita fotosintesis kan perlukan cahaya matahari dan air, klorofil dan karbon dioksida. Okey. Cahaya matahari dan cahaya matahari tumbuhan mendapat tenaga dan menukarkan air serta karbon dioksida kepada glukosa dan oksigen. Okey. Tumbuhan akan melepaskan oksigen oksigen yang mana oksigen tu dihirup oleh manusia. Okey. Glukosa disimpan dalam bentuk kanji di dalam daun. Oksigen dibebaskan melalui liang seni pada daun. Okey.
Glukosa disimpan di mana? Di dalam daun. Oksigen dilepaskan melalui liang seni pada daun. Okey, nombor 2, kanji yang dihasilkan juga disimpan dalam bahagian tumbuhan seperti buah, akar dan biji benih. Okey, kanji, kanji kita tahu disimpan di dalam daun. Tetapi kanji juga disimpan di bahagian tumbuhan seperti buah, akar dan biji benih. Okey, itu hasil proses fotosintesis. Okey. Okey, untuk lagi memahamkan anak-anak murid, kita tengok video, sedikit video lah. Okey. Jom tengok video sama-sama dan fahamkan. Jangan lupa subscribe channel ni ya. Fotosintesis. Tumbuhan memerlukan makanan untuk terus hidup dan membesar. Tumbuhan tidak boleh bergerak, jadi ia menjalankan proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses tumbuhan membuat makanan dengan sendiri. Mari kita lihat keperluan proses fotosintesis. Terdapat 4 keperluan, iaitu cahaya matahari, klorofil, karbon dioksida dan air. Cahaya matahari merupakan sumber utama tenaga. Klorofil merupakan bahan berwarna hijau pada tumbuh-tumbuhan. Gas karbon dioksida dalam udara akan masuk melalui daun. Manakala air diserap masuk melalui akar. Proses fotosintesis menghasilkan dua bahan, iaitu glukosa dan oksigen. Glukosa yang tersimpan dalam bentuk kanji merupakan bahan yang terhasil sebagai makanan. Gas oksigen pula dibebaskan melalui daun ke udara. Proses fotosintesis boleh diringkaskan melalui rumus berikut. Karbon dioksida dan air dengan kehadiran cahaya matahari dan klorofil akan menghasilkan glukosa dan oksigen. Okey. Seterusnya kita, tadi dapat kan sedikit video tentang fotosintesis, 4 keperluan fotosintesis dan hasil proses fotosintesis. Okey, untuk terakhir sekali kita tengok kepentingan fotosintesis terhadap kehidupan. Okey. Tumbuhan menjadi sumber makanan kepada manusia dan haiwan untuk terus hidup. Okey, tengok gambar ni. Gambar ni kita nampak pokok, kita nampak haiwan dan kita nampak manusia. Okey. Tengok kat sini anak panah ni, yang kat atas ni. Dia kata tumbuhan memberi gas oksigen kepada manusia dan haiwan. Tumbuhan dia memberi gas sebab dia
membebaskan gas. Kita tengok tadi hasil dia dikeluarkan gas kan, gas oksigen. Hasil proses fotosintesis, tumbuhan bebaskan gas oksigen. Gas oksigen ni so tumbuhan memberi gas oksigen kepada manusia dan haiwan. Okay. Haiwan dan manusia pula memberi gas karbon dioksida kepada tumbuhan. Dia dah ambil gas oksigen, dia bebaskan karbon dioksida. Karbon dioksida ni diambil oleh tumbuhan untuk membuat makanan, iaitu proses fotosintesis. Okey. Nombor 2, tumbuhan bergantung kepada cahaya matahari sebagai sumber tenaga. Ada tumbuhan menjalar pada pokok lain untuk mendapatkan cahaya matahari. Nombor 3, tumbuhan seperti pokok bakau mempunyai akar ceracak untuk bernafas. Okey. Berbeza pokok bakau ni special sikit. Istimewa sikit sebab akar dia ceracak. Ceracak tu dia ke atas. Tahu tak pokok bakau macam mana? Nanti Google, nanti anak-anak murid kalau ni Google pokok bakau, tengok akar dia, akar pokok bakau macam mana? Akar pokok bakau ke atas, akar ceracak. Dia memerlukan udara untuk bernafas. Okey, sebab pokok bakau hidup dalam air. So akar dia ceracak ke atas, dia memerlukan udara untuk bernafas. Berbeza dengan tumbuhan yang lain. Kerana tumbuhan yang lain hidup di darat. Pokok bakau dia dalam air. Okey? Okey, faham? Okey, untuk seterusnya cikgu nak Hanif, Faris dengan Ifa buat muka surat. Buka buku aktiviti, muka surat 37. Okey, buka sekarang. 37, 38, 39 dan 40. Okey, lengkapkan latihan 37, 38, 39 dan 40. Okey. Okey, nanti kita bincang sama-sama jawapan. Yang mana salah cikgu betulkan. Okey. Selamat membuat latihan.